Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Dayang Surya. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan ulasan filem yang bertajuk Adiwiraku. Filem yang bertajuk Adiwiraku ini mula ditayangkan di panggung pada 9 Mac 2017. Filem ini diarah oleh Eric Ong dan telah memenangi filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-29. Filem ini merupakan adaptasi daripada kisah sebenar dan lokasi penggambaran mengambil tempat di SMK Pinang Tunggal. Isu utama yang diketengahkan dalam filem ini ialah isu pendidikan yang semakin dipinggirkan. Terdapat babak di mana seorang pelajar terpaksa berhenti sekolah demi bekerja bagi menampung keluarganya. Sedangkan pendidikanlah yang mampu mengubah nasib sesebuah keluarga itu pada jangka masa yang panjang. Bukan itu sahaja, kebanyakan murid di SMK Pinang Tunggal amat lemah dalam bahasa Inggeris. Penguasaan dalam subjek ini adalah amat rendah sehingga Cikgu Cheryl terpaksa memikirkan insentif untuk diberikan kepada pelajar agar mereka dapat meletakkan usaha yang lebih dalam subjek tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan, saya Ahmad Azwan Syafiendi bin Awan Zin, nomor matriks BA 201100094, akan melanjutkan pembentangan ini dengan menerangkan sinopsis cerita Adiwiraku. Pada plot yang pertama, itu permulaan, cerita ini telah melihatkan kesabaran Cikgu Cheryl dalam melayani karena anak muridnya yang bermacam ragam, yaitu di sekolah SMK Pinang Tunggal Sungai Petani Kedah. Dalam kelas yang diajarnya, terdapat pelbagai ragam anak murid yang perlu dihadapinya. Ada antara murid mereka memiliki perangai yang sangat teruk, kaki buli, kaki tidur, pemarah, dan kaki ponteng sekolah. Dalam permulaan ini, Cikgu Cheryl mencoba untuk berdamai dengan keadaan yang berlaku dalam kelas beliau. Cikgu Cheryl telah mengambil inisiatif dengan memberikan stiker sebagai sistem ganjaran kepada anak muridnya. Stiker tersebut adalah untuk mendisiplinkan anak muridnya dengan caranya tidak memarahi mereka agar emosi anak muridnya tidak terganggu. Cikgu Cheryl dan Cikgu Konstan sedang bercadang untuk menghantar wakil ke pertandingan choral speaking yang akan diadakan. Beliau menanyakan kepada anak murid dalam kelasnya bagi sesiapa yang ingin mengikuti pertandingan tersebut. Namun, hanya seorang sahaja yang berminat untuk menyertainya. Dan pada akhirnya, Cikgu Cheryl terpaksa memilih sendiri pelajarnya yang dia rasa berpotensi untuk mewakili pertandingan tersebut. Seramai 5 orang rakan mereka dipilih untuk mewakili pertandingan tersebut. Mereka memerlukan seramai 35 orang pelajar untuk memenuhi kuota maupun syarat pertandingan choral speaking tersebut. Untuk mengambil hati ke semua pelajar tersebut, Cikgu Cheryl dan Cikgu Konstan telah menyogok mereka dengan memberikan makanan ringan kepada pelajar yang telah menyertai pertandingan tersebut. Pada peringkat klimaks ini akan menceritakan beberapa konflik yang berlaku dalam cerita Adiwiraku. Pada peringkat ini terdapat konflik yang berlaku di antara pelajar yang menyertai pertandingan tersebut. Terdapat permasalahan kehadiran dalam mengikuti sesi latihan yang dijalankan, sehingga pelajar yang mengalami permasalahan tersebut dipanggil untuk mengemukakan masalah mereka sendiri. Sampai 13 orang pelajar yang tidak menyertai sesi latihan pada hari itu telah pun dipanggil dan mereka diminta untuk mengemukakan mereka punya alasan mereka tersendiri. Ada pelajar yang tidak berminat lagi untuk menyertai pertandingan tersebut dan ada juga pelajar yang memiliki masalah mereka tersendiri. Sebagai contoh, ada pelajar yang terpaksa membantu ibu bapa mereka menjual di pasar dan ada juga pelajar yang diminta ibu bapa mereka untuk mengikuti tuition sehingga mereka tidak dapat lagi untuk mengikuti sesi latihan dan pertandingan tersebut. Sehingga kan Cikgu Cheryl berasa terguris hati dan mengatakan bahwa bagi sesiapa yang memiliki permasalahan untuk tidak menyertai pasukan diminta untuk keluar dari pasukan itu hari itu juga. Pada peringkat ini juga, sewaktu Cikgu Cheryl mengajar dalam kelas, dia menyadari bahwa ada terdapat muridnya yang mempunyai masalah kehadiran dan mempunyai tingkah laku yang pelik sejak dia mula bertugas di sekolah tersebut. Pelajar tersebut ialah bernama Kemboja dan Alia. Alia yang bertingkah laku pelik pada hari itu dengan tidak bersikap seperti kebiasaannya, yaitu Alia menulis dengan menggunakan tangan kirinya, walhal seperti hari-hari lain dia menulis menggunakan tangan kanannya. Hal ini telah mendapat perhatian Cikgu Cheryl untuk menyelidik lebih dalam lagi berkaitan permasalahan yang dihadapi oleh Alia. Hal ini kerana apabila Cikgu Cheryl menanyakan apakah sebab dia menggunakan tangan kirinya ketika menulis, Alia hanya mengatakan bahwa dia terjatuh. Sehingga kan Cikgu Cheryl mendapati bahwa anak muridnya itu memiliki masalah keluarga dengan mempunyai ibu yang mempunyai masalah mental, sehingga kan Alia telah dipukul oleh ibunya. Manakala bagi pelajarnya yang bernama Kemboja, dia mendapati bahwa Kemboja telah bekerja di sebuah SME-nya bagi menyara keluarganya. Kemboja hanya hidup berdua bersama ayahnya yang mempunyai masalah kesehatan. Kemboja terpaksa bekerja untuk membeli barang keperluan seperti makanan bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Slide seterusnya adalah slide peleraian.
Pada akhir cerita ini, semua permasalahan telah diselesaikan oleh Cikgu Cheryl dan Cikgu Konstan pada umumnya. Para pelajar yang dipercayainya telah mengumpulkan kembali seramai 35 orang untuk menyertai pertandingan choral speaking tersebut. Mereka berlatih dengan bersungguh-sungguh siang dan malam sehingga mereka mengadakan sesi latihan tambahan bagi mempersiapkan sepenuhnya diri mereka. Akan tetapi, 2 hari sebelum hari pertandingan, terdapat seorang pelajar yang terpaksa menarik diri akibat menghidapi demam denggi. Sebahagian daripada pasukan ada yang telah berputus asa kerana mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk mencari pengganti pelajar tersebut. Namun, berkat kecerdasan Cikgu Cheryl dan Cikgu Konstan, mereka telah mendapat pengganti bagi pelajar tersebut. Pada hari kejadian, yaitu pertandingan choral speaking, kesemua pelajar berasa gugup. Akan tetapi, mereka telah berjaya mengatasi perasaan tersebut dengan memberikan persembahan yang baik dan memukau. Pada akhir pertandingan, mereka telah diumumkan sebagai pemenang tempat ke-5 dan berjaya mengalahkan sekolah-sekolah yang mempunyai potensi yang lebih baik daripada mereka. Hal ini adalah sebuah hal yang membanggakan bagi pelajar SMK Pinang Tunggal dan penduduk kampung kerana telah memperoleh kejayaan yang cemerlang. Penemuan tabung Sayangi Murid telah ditubuhkan oleh pihak sekolah bagi membantu pelajar yang mempunyai masalah kemampuan di sekolah tersebut. Di pengakhiran cerita, Cikgu Cheryl telah meninggalkan sekolah SMK Pinang Tunggal dengan pelbagai memori yang indah untuk dikenang oleh anak muridnya dan juga Cikgu Konstan. Slide ini akan menerangkan transformasi yang berlaku dalam filem Adiwiraku. Transformasi yang kami pilih dalam filem Adiwiraku ini ialah transformasi dari segi pendidikan sebelum dan selepas. Sebelum transformasi berlaku di sekolah SMK Pinang Tunggal, pelajar SMK Pinang Tunggal mempunyai masalah dalam pelajaran bahasa Inggeris. Hal ini dapat dilihat apabila permulaan cerita terdapat seorang anak murid mereka maupun sejumlah anak murid dalam kelas Cikgu Cheryl tidak berminat untuk mempelajari bahasa Inggris sehingga banyak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ketika Cikgu Cheryl mengajar di dalam kelas. Yang kedua, pelajar SMK Pinang Tunggal mempunyai masalah disiplin di sekolah. Ini dapat dilihat apabila ada pelajar dalam kelas tersebut mempunyai sikap yang kurang sopan terhadap Cikgu Cheryl apabila Cikgu Cheryl mengajar di hadapan, dia sedang tidur di belakang. Yang ketiga ialah pelajar SMK Tunggal tidak berminat untuk mempelajari bahasa Inggris. Kita dapat lihat dalam permulaan cerita ada seorang pelajar yang mengatakan kepada Cikgu Cheryl yang dia tidak berminat untuk mempelajari bahasa Inggris kerana mempunyai kesukaran dalam pertuturannya. Dan yang terakhir adalah SMK Pinang Tunggal tidak pernah mempunyai pencapaian yang baik dalam bidang bahasa Inggris. Hal ini dapat dilihat tiada satupun pencapaian yang berkaitan bahasa Inggris yang telah diperolehi oleh SMK Pinang Tunggal. Selepas transformasi berlaku, terdapat banyak perubahan yang berlaku di SMK Pinang Tunggal dan berlaku pada pelajar-pelajar mereka. Yang pertama, sedikit sebanyak telah melancarkan kefasihan mereka dalam berbahasa Inggris. Hal ini dapat dilihat apabila mereka sebanyak 35 orang pelajar telah mengikuti pertandingan choral speaking dan berjaya menghafal skrip-skrip yang diperlukan untuk pertandingan tersebut serta mempunyai kefasihan dalam pertuturan bahasa Inggris. Yang kedua, pelajar yang mempunyai masalah disiplin telah berjaya dididik. Keadaan ini dapat kita lihat apabila ada satu scene yang telah menunjukkan bahawa Cikgu Cheryl telah mengambil satu inisiatif untuk mengadakan sistem stiker, iaitu sistem stiker ini digunakan untuk pelajar yang mempunyai sikap yang baik di dalam kelas akan memperoleh ganjaran yang sewajarnya di pengakhirannya nanti. Maka pelajar dalam kelas ini akan membentuk disiplin mereka tersendiri dan bersemangat untuk memperoleh stiker yang akan diberikan. Dan yang ketiga, inisiatif yang diadakan telah berjaya menarik minat pelajar-pelajar untuk belajar bahasa Inggris. Kita dapat lihat dalam watak Cikgu Cheryl ini mempunyai semangat yang tinggi dalam mendidik anak muridnya mempelajari bahasa Inggris di sekolah tersebut. Dan dia juga mengambil banyak inisiatif untuk menarik minat pelajarnya untuk mengikuti pertandingan choral speaking yang diadakan. Dia bersama Cikgu Konstan telah memberi sogokan kepada pelajar-pelajar mereka yang mengikuti pertandingan choral speaking itu dengan menyogok mereka menggunakan makanan-makanan ringan seperti keropok, air kotak dan sebagainya. Dan yang terakhir, selepas transformasi yang berlaku di SMK Pinang Tunggal ini, telah memperoleh tempat ke-5 dalam pertandingan choral speaking ini. Keadaan ini dapat kita lihat pada akhir cerita apabila pelajar-pelajar SMK Pinang Tunggal telah memperoleh tempat ke-5 dalam pertandingan choral speaking. Hal ini telah membuat satu kebanggaan kepada sekolah tersebut dan juga penduduk kampung kerana memperoleh kejayaan dan telah mengalahkan sekolah-sekolah yang sangat berpotensi tinggi untuk mengalahkan mereka. Namun, mereka telah berjaya mengatasi dan memperoleh kejayaan tersebut. Dalam slide ini akan menerangkan watak utama serta latar belakang mereka dalam filem Adiwiraku. Terdapat 2 watak utama yang telah dikenal pasti dalam filem ini, yaitu watak pertama Cikgu Cheryl dan Cikgu Konstan. Cikgu Cheryl adalah merupakan seorang cikgu bahasa Inggris di sekolah SMK Pinang Tunggal. Cikgu Cheryl ini berlatarkan watak yang sangat prihatin. Dapat dilihat apabila dia telah membantu menolong Alia membawanya ke klinik untuk merawat luka dan kecederaan yang dialaminya. Dan dapat juga dilihat apabila dia sangat prihatin apabila melawat dan menjejaki anak muridnya yaitu Kamboja kerana tidak menghadiri
kelas akibat bekerja di stesen minyak. Selain itu, Cikgu Cheryl ini juga merupakan cikgu yang sangat mempunyai semangat yang tinggi. Dapat dilihat apabila dia mempunyai semangat yang tinggi apabila dia telah berjaya melatih anak muridnya untuk mengikuti pertandingan choral speaking sehingga mendapatkan tempat kelima dan membanggakan sekolah serta penduduk kampung. Seterusnya, dapat dilihat juga watak Cikgu Cheryl ini adalah merupakan seorang cikgu yang cerdas apabila dia telah mengenalkan sistem stiker untuk anak murid dalam kelasnya, yaitu bagi mendisiplinkan mereka. Sistem stiker ini adalah untuk anak murid mereka mengumpul sebanyak manapun stiker dan akan diberikan ganjaran pada akhirnya. Watak kedua yaitu watak Cikgu Konstan. Watak Cikgu Konstan ini adalah merupakan seorang guru yang mengajar di SMK Pinang Tunggal juga bersama Cikgu Cheryl. Watak Cikgu Konstan ini adalah seperti watak yang sangat membantu kerana dia sangat membantu dan banyak menolong Cikgu Cheryl dalam melatih pelajar untuk menyertai pertandingan choral speaking. Selain itu, Cikgu Konstan juga merupakan seorang cikgu yang sangat berjati diri. Dapat dilihat apabila dia telah menenangkan pelajar-pelajarnya apabila terdapat seorang pelajar yang telah didapati menghidap penyakit demam tinggi. Dia telah berjaya mengatasi rasa kecewa pelajarnya dengan memberikan kata-kata semangat. Cikgu Konstan ini juga berlatarkan watak yang sangat mempunyai kerja keras dalam apa juga yang dia kerjakan. Dapat dilihat apabila dia bersama Cikgu Cheryl berjaya memberikan kejayaan kepada SMK Pinang Tunggal dalam pertandingan choral speaking yang telah diadakan. Filem Adiwiraku juga memaparkan beberapa elemen kreativiti. Antaranya ialah dari segi pakaian ataupun kostum. Sepanjang durasi filem, dapat dilihat bahawa pakaian yang dikenakan adalah bersesuaian dengan tema penggambaran, iaitu pendidikan di luar bandar. Sebagai contoh, Cikgu Cheryl yang sentiasa mengenakan pakaian baju kurung tradisional semasa mengajar, Alif yang membandingkan kasutnya yang telah lusuh dengan pelajar dari sekolah lain semasa hari pertandingan, dan juga Babak di mana beg sekolah seorang pelajar perempuan yang bocor. Selain itu, aspek penyuntingan dan editing juga merupakan salah satu elemen kreatif yang dipaparkan dalam filem ini. Kerja-kerja penyuntingan dalam filem dilakukan dengan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan apabila rakaman diambil dari pelbagai sudut yang berbeza, seperti semasa dalam babak pertandingan choral speaking. Ini membolehkan penonton berasa seperti seakan-akan berada di dalam filem tersebut. Kontekstual dalam filem ini pula dapat dilihat dari dua sudut yang berbeza, iaitu situasi pendidikan di kawasan luar bandar dan disiplin pelajar yang semakin memburuk. Melalui filem ini, dapat dilihat bahawa Kemboja sudah tawar hati untuk belajar dan memutuskan untuk bekerja demi menampung keluarganya kerana bapa Kemboja sudah tidak dapat bekerja. Hal ini dapat dibuktikan melalui percakapan yang berlaku pada Cikgu Cheryl dan bapa Kemboja, di mana bapa Kemboja telah menyatakan bahawa dia telah memaksa Kemboja untuk meneruskan pelajaran, tetapi Kemboja bertekad untuk berhenti lalu bekerja demi mencari sesuap nasi. Selain itu, disiplin yang semakin memburuk seperti meninggikan suara di hadapan guru turut dipaparkan. Sebagai contoh, semasa bergaduh, seorang pelajar perempuan telah meninggikan suara ke atas Cikgu Cheryl. Buli secara lisan juga berlaku apabila Zidane dibuli oleh 3 rakan sekelasnya yang lain apabila mereka memanggil Zidane sotong. Kesimpulannya, filem ini banyak memaparkan realiti kehidupan luar bandar di Malaysia, bukan sahaja dari aspek pendidikan tetapi juga dari aspek sosioekonomi. Terdapat juga beberapa nilai dan pengajaran yang boleh diambil iktibar oleh penonton. Dan akhir sekali, filem Adiwiraku ini mampu memberi inspirasi kepada para guru dalam menghadapi segala cabaran yang muncul, khasnya bagi guru-guru yang mengajar di kawasan pedalaman ataupun luar bandar. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami.